Alright, saya cuba Okay, jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah. Itulah cuti sekolah kan minggu ni. Tapi Alhamdulillah dapat juga kita sama-sama berkumpul dan Ustaz pun on the way nak balik kampung tapi sempat juga berkongsi sekejap dengan kita. Jadi insyaAllah sama-sama kita manfaatkan malam ini untuk sedikit sebanyak menjadi persiapan lah untuk kita menyambut Ramadan yang tak sampai 30 hari lagi Actually sebenarnya saya tengah ada masuk beberapa soalan orang tanya tapi tak apa, kita teruskan dengan sesi Ustaz, nanti hujung kita buka lah ya. Okay, jadi insyaAllah malam ni Ustaz bersama dengan kita akan mengkongsikan tentang husnuzan ataupun sangka baik kepada Allah. Sebenarnya ni kira macam teaser sekali jugalah untuk buku Ustaz yang akan terbit bersama kita Februari nanti dengan tema yang sama iaitu husnuzan. Tajuk belum ada lagi tapi insyaAllah mungkin husnuzan itulah tajuknya juga kan. Jadi insyaAllah saya rasa saya tak nak cakap panjang, saya terus silakan Ustaz lah untuk Ustaz kongsikan. Ustaz punya slide ni dah lah gerak-gerak Ustaz suka buat slide gerak-gerak Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Itulah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih Ayah untuk kata-kata aluan dan jemputan. Ya betul, lepas ni saya akan naik bas. Jadi insyaAllah kita usahakan yang penyampaian ni moga-moga dapat sampailah. Seperti mana moga-moga saya juga sampai ke destinasinya insyaAllah. Dan slide ya, saya suka gunakan Prezi. Saya tak tahu betul ke sebutan ni Prezi rasanya. Ataupun Prezi, tak pasti. Daripada zaman belajar Jordan lagi dulu dah macam kita orang dah guna dekat, ada kawan-kawan yang dah guna ni sebab bagi saya sukalah, cantik. Okey. Hari ini kita akan berbicara tentang husnuzan. Husnuzan ini juga insya-Allah akan jadi satu buku yang akan keluar sekali lah dengan Ustaz Fakhri Fazli berkenaan doa. Dan husnuzan secara bahasanya husnu baik, zan adalah sangka, sebab itu biasanya orang terjemah sebagai sangka baik. Itu secara mudahnya lah husnuzan. Cuma kenapa saya macam tergerak lah nak berkongsi tentang husnuzan, tentang sangka baik ini, dan kenapa saya tergerak untuk menulis buku husnuzan ini. Inspirasinya adalah daripada yang pertama adalah kisah 2 biji apple. Saya pernah ceritakan dekat dalam live Twitter sebelum ni. Saya nak ceritakan sekali lagi tentang seorang trainer saya lah. Kita orang pernah attend training. Trainer dia seorang yang saya kagumi lah. Dia bercerita tentang macam mana kisah dia dengan anak dia. Suatu ketika anak dia yang kecil lagi ni balik daripada sekolah dan ada 2 biji apple yang dia bawa pulang. Okey. Dan seperti biasa sebagai seorang ayah yang dia nak ajarkan anaknya untuk berkongsi, maka dia pun bagi tahulah anaknya, faham lah kan, maksudnya kena kongsilah, satu untuk kamu, satu untuk ayah. Tak lama lepas tu anak tu pun dia makan, dia gigit satu dia gigit kan. Itu yang pertama, apple pertama. Okey, ayahnya tengok, okey mungkin dia nak yang tu. Satu lagi ada lagi kan dengan tangan yang satu lagi. Dan tak semena-mena lepas tu anak dia pun gigit yang satu lagi dengan satu lagi gigitan. Kiranya dua-dua dah tergigit lah. Ayahnya ni pun masa dalam keadaan letih kan, dia kerja sikit masa tu. Ayahnya pun macam nak marah lah. Ayahnya fikir macam nak hukum anak tu,
nak bagi tindakan apa yang sewajarnya untuk didik anak tu kan. Dia dah macam nak pecah, dah nak mengamuk kan. Dan di ketika mana dia sangkakan begitu, anaknya tiba-tiba cakap kat dia, okey ayah, saya dah rasa kedua-dua biji apple ni, yang lagi manis ni untuk ayah. Macam tu. Maksudnya sebenarnya anak yang disangkakan itu sedang makan dua-dua supaya tak nak orang lain dapat, rupanya dia sedang cuba untuk memberikan apple yang terbaik kepada ayahnya. Maka dari situ kita orang belajar sesuatu lah. Cerita trainer tu menyebabkan kita orang belajar tentang betapa banyaknya dalam komunikasi kita dengan orang sekeliling, tak kira lah dalam keluarga, kerabat, kerja dan sebagainya, yang sebenarnya based on perception. Dan perception itu jika tidak di-clarify, kita akan sering kali berlakunya pertelingkahan dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, inspirasi. Yang kedua adalah surah Al-Hujurat ayat 12. Suatu ketika saya pernah baca, sebelum tulis buku ni lah, saya baca buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam bahasa Arab lah, tajuk dia Akhlaqul Islam. Dan saya lalu satu tajuk, iaitulah Husnuzan. Dan pada tajuk Husnuzan itu, saya melalui satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Hujurat, iaitulah ayat ke-12. Ayat ini berbunyi, kalau masing ada Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Itu ayatnya yang biasa kita dengar, sangkaan. Dahlah, sangkaan, kebanyakan sangkaan jauhilah, dan sungguh sebahagiannya adalah dosa. Nak kata sangkaan ni bukan purely bersih, sangkaan itu ada juga yang bersifat dosa. Kata Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia sebut dalam ayat ni kita tahu Allah larang hamba-hambanya yang beriman daripada banyak berprasangka terhadap ahli keluarga, kerabat dan orang lain yang bukan pada tempatnya. Sebab hurai Ibnu Katsir lagi adalah kerana sebahagian daripada prasangka ataupun satu lagi perkataan purbasangka adalah dosa semata-mata. Oleh itu jauhilah supaya kita tidak termasuk ke dalam lembah dosa tersebut. Cuma yang menariknya apabila saya baca lagi tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau sambungkan dengan ayat seterusnya, dalam ayat yang sama, ayat 12, Allah sambungkan dengan ayat wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Tu ayat Al-Quran surah Al-Hujurat 12. Lengkaplah kan ayat tu. Bila saya baca ayat Quran tu, kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi sambung, seringkali disebutlah dalam bahasa Arab, berburuk sangka ni membawa kepada perbuatan mengintip kesalahan. Maksudnya Allah mulakan ayat tadi dengan buruk sangka, kemudian Allah sambung dengan wala tajassasu. Bayang, biasanya kalau kita ada buruk sangka, kemudian kita akan mula rasa macam nak check dengan mengintip-ngintip. Itulah perbuatannya. Daripada buruk sangka, biasanya dia akan bawa kepada mengintip kesalahan dan mencari-cari aib orang. Inilah yang dilarang. Yang kemudiannya pula dibawa pula kepada mengumpat. Lepas dah kita intip, kita umpat pula mereka. Dan kemudian kita sebut-sebut pula keburukan-keburukan mereka di belakang mereka tanpa mereka mampu pun untuk pertahankan diri. Oleh sebab itulah Allah mulakan daripada awal lagi, root cause, apa dia punya punca ataupun akar yang menyebabkan dia mengakar lebih banyak kan, adalah jauhilah banyak prasangka. Ijtanibu kathiran minadh-dhann, itu adalah
akar yang mengakar menjadi cabang-cabang yang lain. Okey. Jadi itu ayat yang kedua yang menjadi inspirasi saya lah. Yang ketiga adalah satu kisah yang diceritakan oleh Masruq bin Al-Ajda'. Kisah ini kalau sahabat sekalian nak tengok, untuk yang boleh berbahasa Arab, ada diceritakan oleh Ibn Abi Shaybah dan juga Ibn Abi Ad-Dunya. Ibn Abi Shaybah dalam Al-Musannaf dan juga Ibn Abi Ad-Dunya dalam Ar-Ridha Anillah Biqadaihi, dengan sanadnya lah. Kisah ini tentang kisah kehilangan ayam, keldai dan anjing. Masruq bin Al-Ajda' dia pernah bercerita terdapat seorang lelaki ni di satu kawasan pedalaman yang dia ni ada seekor anjing. Biasanya orang dulu-dulu lah ni dekat kampung tu, ada anjing, ada keldai dan ada ayam jantan. Ayam jantan tugas dia adalah untuk kejutkan mereka bangun subuh lah untuk solat. Keldai pula untuk angkut air, untuk mudahkan urusan kerja, nak angkut kalau yang jenis pindah randah, mereka nak kena angkut khemah mereka tu, gunakan keldai tu juga. Dan juga anjing. Anjing ni biasanya untuk menjaga keselamatan lah, daripada penjahat dan sebagainya kan. Nak dijadikan cerita, pada satu hari Masruq menceritakan ada seekor musang, dia datang ke rumah lelaki soleh ni, lelaki yang baik ini, dan musang ni bawa lari ayam jantan yang dia miliki. Maka yang duduk orang lelaki dan juga orang-orang yang duduk dengan lelaki tersebut ni sedih lah. Tapi kecuali lelaki tersebut, lelaki soleh ini dia kata, asa an yakuna khairan, mungkin ada kebaikannya. Okay, di saat orang lain sedang fikir macam habislah, siapalah nak kejut kita subuh, siapalah nak gantikan ayam kita, harta kita sudah hilang kan. Tapi lelaki ini positif, dan disebut perkataan itulah, asa an yakuna khairan. Dan tak lama selepas tu datang juga serigala pula untuk serang keldai mereka. Dan bila dah serigala tu serang, serigala tu bunuh lagi keldai tu. Maka ramailah yang bersedih lagi atas kehilangan keldai itu. Tapi lelaki soleh ini tenang dan masih lagi berkata, asa an yakuna khairan, mungkin ada kebaikannya. Dan setelah itu anjingnya pula mati. Dan masih lagi dengan sama, kali ketiga ni lelaki soleh itu tetap menyebutkan asa an yakuna khairan. Jadi nak dijadikan cerita, suatu ketika pada suatu pagi, penduduk kampung tu terkejut. Mereka dikejutkan dengan rompakan ataupun serangan daripada orang-orang jahat lah. Kampung mereka diserang dan penduduk tersebut di kampung tersebut ditawan lah. Dan rupa-rupanya rumah mereka sahaja, rumah yang lelaki tu duduk dengan orang-orang di situ, rumah mereka sahaja yang terselamat. Masruq pun kata mereka yang ditawan itu sebab apa? Sebab adanya bunyi-bunyi binatang yang bising. Sedangkan keluarga ataupun mereka yang duduk dengan lelaki itu, binatang-binatang tu dah tak ada, jadi tak ada bunyi, jadi orang ingat macam tak ada orang lah kat rumah. Jadi itulah rupa-rupanya ada hikmah yang tersendiri kenapa seekor demi seekor binatangnya mati. Dan kata-kata lelaki tersebut, asa an yakuna khairan, mengingatkan kita kepada satu ayat Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Itulah boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Macam kehilangan binatang tu mungkin sesuatu yang dibenci lah oleh siapa-siapa pun, harta kita kan, binatang yang bantu kita untuk beribadah dan sebagainya. Tetapi boleh jadi ia khairun lakum. Sebab itulah lelaki tu pun sebut asa an yakuna khairan. Boleh jadi ia menjadi satu, ada kebaikannya lah. Dan boleh jadi sesuatu yang kita suka, rupa-rupanya membawa sesuatu yang buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kita tidak tahulah. Ini betapa kita ni memang pengetahuan kita terbatas, dan di luar kawalan kita itu
kita tahu Allah yang menyusun sesuatu yang indah. Baik. Ini inspirasi yang saya nak kongsikan pada hari ini lah tentang sangka baik. Kalau tengok pada tiga cerita yang saya kongsikan ini, dia macam merangkumi beberapa aspek. Dan sebenarnya saya rangkumkan sebagaimana yang ulama sudah rangkumkan lah, di mana husnuzan sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitulah husnuzan billah dan juga husnuzan bin nas. Husnuzan billah bermaksud bersangka baik dengan Allah, husnuzan bin nas bersangka baik dengan manusia. Dan kalau kita buka buku ataupun kitab mana-mana yang berbicara tentang husnuzan ataupun sangka baik ini, memang dia akan berbincang tentang sangka baik kepada Allah ataupun sangka baik kepada manusia. Dan kisah-kisah tadi sebenarnya ada bercampur baurlah antara yang dengan Allah dengan manusia. Dan bila berbincang tentang husnuzan, apakah maksud husnuzan pula kan? Husnuzan banyaklah kita tengok definisi, tapi definisi yang saya suka untuk ambil adalah definisi yang ini disebutkan dalam bahasa Arab, tarjihu janibil khairi ala janibil syarr, mendahulukan sisi kebaikan berbanding sisi keburukan. Maksudnya definisi ni dia merangkumi husnuzan billah, husnuzan bin nas. Sangkaan baik kita kepada Allah, sangkaan baik kita kepada manusia. Maksudnya orang putih kata look on the bright side. Kalaulah apa sahaja yang berlaku, kita apalagi benda tu memang di luar kawalan kita, kita tidak berbuat sesuatu yang bermasalah dan sebagainya, tapi benda tu tetap datang kepada kita. Kita positif dan kita sangkakan yang ini adalah ada sesuatu yang baik di sebalik ini. Seperti mana lelaki soleh itu tadi, asa an yakuna khairan. Boleh jadi ada sesuatu yang baik sebenarnya di sebalik apa yang berlaku. Dan begitu juga dengan hubungan kita sesama manusia. Kadang-kadang bila kita bersangka-sangka, seperti mana yang kita sebut dalam surah Al-Hujurat tadi, kalaulah kita layan perasaan tu, dia akan membawa pula kepada mengintip, kemudian mengumpat, sebagaimana turutan yang Allah telah susun dalam ayat Al-Quran surah Al-Hujurat itu tadi. Jadi kita berhenti, jangan pergi kepada yang seterusnya itu, kita tarjih, kita dahulukan terus. Oh, mungkin dia ada uzur ataupun sebab yang tertentu kenapa dia buat begini. Itulah husnuzan. Maksudnya kita, walaupun kita tak pasti, tapi kita dahulukan kebaikan di ruang-ruang yang kita sangka-sangka itu. Itu maksudnya sangka baik. Baik. Itulah dia husnuzan. Dan sekarang ini apa yang saya nak ceritakan adalah husnuzan sebenarnya kenapa apabila kita sebut tentang husnuzan, sangka baik, sehingga kan orang kata macam dah jadi klise tau, macam kita contohnya kan, kita diuji, ada mungkinlah kita diuji dengan ahli keluarga yang memang mencabarlah untuk kita nak berurusan dengannya, untuk buat sesuatu yang baik, nak cakap. Cara fikir dia lain, cara tindakan dia lain, dia buat sesuatu yang tak bagus, dia fikir macam tu, macam ni kan. Orang suruh kita husnuzan pun kita macam, aduh, takkanlah macam nak kena husnuzan dalam keadaan kita ni nak kena berhadapan dengan masalah macam ni kan. Jadi sebenarnya kenapa kan? Kenapa husnuzan? Inilah yang apabila saya baca, saya lah sendiri kan, bila saya baca, saya tengok dalam kitab ulama sebut dan juga kita juga praktis kan, bila kita meletakkan husnuzan itu, kita sebenarnya sedang memposisikan diri kita pada ruang yang tenang. Maksudnya husnuzan ni adalah kunci untuk hati kita tenang. Itu adalah falsafah husnuzan. Dan sebenarnya ia adalah kata-kata ulama' jugalah. Maksudnya contoh kalau kita tengah serabut kan, saya pernah diuji lah. Satu ketika saya macam ada berhadapan dengan perkara yang sangat mencabar lah. Tiba-tiba ada orang kat sebelah tu dia sebut kat saya, sangka baiklah, mungkin ada satu hikmahnya dan sebagainya kan. Saya memang sekali lagi saya anggap benda tu adalah klise lah. Kenapa nak kena sebut, dia macam escapism, nak lari daripada realiti ni kan.
Tapi tidak sebenarnya. Bila kita sedang bersangka baik, maksudnya apalagi perkara itu memang Allah uji kita, keluarga kita, uji kita dengan kewangan yang mencabar dan sebagainya. Kita mungkin mengeluh, kita rasa resah, sedih, macam nak memberontak dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya step yang perlu kita ambil dahulu adalah mungkin ada sesuatu yang Allah sedang susun. Mungkin ada hikmah yang tersendiri. Kalau kita baca balik kisah Nabi Musa, bagaimana beliau baginda berjumpa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa mempersoalkan berdasarkan ilmunya yang zahir. Tetapi berdasarkan apa ilmu hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir, maka akurlah Nabi Musa. Maka begitulah juga kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang pada zahirnya kita nampak macam tak dapat kita nak fikir. Tapi rupa-rupanya bila mana berlalunya masa, mungkin Allah tunjukkan kepada kita sebenarnya ada hikmah. Kenapa berlaku begini? Kenapa tidak begitu dulu? Macam itulah. Bahkan lebih lanjut lagi, macam Ibnul Jauzi kata, kalau susah sangat kita nak fikir, kenapa sesuatu perkara itu berlaku kepada kita? Apalagi benda tu memang kita tak boleh nak buat apa kan? Cukuplah kita tahu bahawasanya Allah itu bersifat dengan Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Bila Allah itu maha bijaksana, Allah tidak akan melakukan ataupun mentakdirkan sesuatu tanpa ada tujuannya yang bijaksana. Maka cukuplah kita tahu apabila ada hikmahnya tersendiri, Allah itu maha bijaksana dan sudah pastilah sesuatu itu ada tujuannya, maka insya-Allah kita akan tenang, kita akan lebih bersedia untuk menghadapi sesuatu. Yang penting dapatkan ketenangan dan kerehatan itu dahulu. Saya nak bercerita satu kisah lah tentang seorang ibu dan bayi kecil. Ibu dan bayi kecil ini kisah keteguhan imannya diceritakan dalam riwayat Al-Bukhari, bahkan doa suaminya itu dirakamkan dalam Al-Quran. Kisahnya adalah kisah di mana seorang isteri ini ditinggalkan bersama dengan anak kecilnya yang masih menyusu di satu lembah tandus, gersang, tiada orang, tak berpenghuni, malah air pun tak ada dan sebagainya kan. Anaknya kecil, ayahnya bawa ke situ, suaminya bawa ke situ, ditinggalkan di situ. Kalau kita perempuan, mungkin perempuan lah kan, bila mana suami membuat satu tindakan yang pelik-pelik, kita akan bertanya, kenapa buat macam ni, kenapa dan sebagainya kan. Tapi di sini bukanlah perempuan ini tidak bertanya sedemikianlah, kenapa kamu buat sedemikian, kenapa mengeluh dan sebagainya kan. Dan kisah ini adalah tentang perempuan yang bernama Hajar, dan anak yang masih menyusu ini adalah Nabi Ismail, dan suami yang meninggalkannya di situ adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa mereka ke situ, lembah kosong, tandus, gersang dan sebagainya, dan letakkan mereka di sebuah pohon yang besar, ditinggalkan sebekal kurma, sebekas air, lalu Nabi Ibrahim pergi. Hajar, mungkin dia tertanya-tanyalah, kenapa macam tu kan, bawa ke sini kami, kemudian berlalu macam tu je. Hajar ikut Nabi Ibrahim. Hajar kata, wahai Ibrahim, mana engkau nak bawa? Ke mana engkau mahu pergi? Kamu tinggalkan kami di sini, lembah yang tak ada orang, tak ada apa-apa pun kat sini. Hajar ulang, Hajar kata lagi, Ibrahim, takkanlah kami kan ditinggalkan keseorangan, kesunyian, tak ada apa. Macam mana apa-apa berlaku, kita dah mula gelisah, fikir macam-macam kan. Tapi Nabi Ibrahim tak jawab. Nabi Ibrahim tetap jalan terus dan tak berpaling. Sehinggalah Hajar pun tahu. Yalah suaminya adalah Nabi. Hajar tanya, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkanmu berbuat begini? Maka Nabi Ibrahim pun jawab, ya, benarlah, kiranya Allah lah yang suruh. Lalu Hajar apabila dengar, dan Hajar tahu itulah jawapan Nabi Ibrahim, Hajar kata, idzan
la yudayyi'una. Kalaulah begitu, dia tidak akan mensia-siakan kami. Saya dan bila mana dikarang tentang cerita ini dan bila mana kita baca, kita dapat tengok bagaimana Hajar bila dia tahu ini adalah suruhan Allah. Dan kita pun sendiri, kalau apa-apa sahaja yang berlaku, apalagi memang berlaku kepada kita, dan kita tahu Allah lah yang aturkan segalanya, Allah lah yang takdirkan, dan kita tahu pasti ada keindahannya tersendiri. Dan Hajar, dia tahu Allah tidak akan sesekali mensia-siakan mereka. Hajar kata, idzan la yudayyi'una. Jika begitu, dia tidak akan mensia-siakan kami. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, Hajar ditinggalkan dengan bayinya, di situ kosong. Kemudian Hajar pun makan, minumlah bekalan yang ada, makan semua, sehinggalah habis. Dah habis air yang minum dah, bekal dah habis, dan mereka pun kehausan, dan anaknya pun Nabi Ismail mula macam meronta-ronta bila dah haus dan sebagainya. Di sinilah nampak mungkin ada hikmah tersendiri, di mana Hajar apabila nampak anaknya begitu, manakan sanggup seorang ibu melihat anaknya meronta-ronta, lapar, menagih sesuatu kan. Jadi ibunya bangkit, ibunya pergi berulang-alik mencari sumber air yang membawa kepada kisah Safa ke Marwah itulah, dan air Zam-Zam ditemukan. Di situlah rupa-rupanya tempat itu akan menjadi tempat yang berkat, dibangunkan Baitullah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, daripada kawasan yang gersang tandus, berapa juta ramai orang yang datang ke sana. Inilah dia kisah Hajar dan anaknya. Menariknya adalah bagaimana Hajar apabila diheret ke situ, masih lagi tetap mampu untuk tenang dengan apa sahaja aturan Tuhan. Dan kita juga dapat gali hikmah sesuatu di mana apabila Hajar tenang dan husnuzan itu, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Dalam masa sama, Hajar tidak cukup berhenti di situ. Husnuzan itu seperti tawakal juga. Tawakal dan husnuzan memerlukan kepada usaha. Kalaulah Hajar tahu, Nabi Ibrahim bagi tahu ini adalah arahan Tuhan, dan Hajar cukuplah, kita tahu Tuhan memang nak begini, jadi cukuplah kita duduk di sini walaupun anak menangis dan sebagainya, haus, tak payahlah berbuat sesuatu. Tetapi ia menafikan segalanya. Hajar tetap berusaha mencari air. Dia tidak cukup sekadar husnuzan, tidak cukup sekadar tenang dengan sangka baiknya kepada Allah, tetapi beliau juga mencari-cari di manakah sumber air, sehinggalah kisah ini dirakamkanlah dengan begitu indah sekali. Itu adalah kisahnya tentang ibu dan bayi kecil ini, dan ungkapan salaf tentang husnuzan ini seperti mana yang saya jumpa dalam kitab Adab Ad-Dunya Wad-Din, wa fi husni zanni billah rahatul qulub. Pada bersangka baik kepada Allah adanya ketenangan hati. Baik. Itulah dia tentang tenang, husnuzan. Kita berpindah kepada langkah seterusnya. Setelah kita belajar tentang husnuzan sedikit sebanyaklah, walaupun tak cukup panjang, tapi moga-moga adalah susunan sambungannya itu dalam buku yang insyaAllah akan diterbitkan bersama Iman ini tentang husnuzan lebih luas insyaAllah. Tapi dalam tempoh yang singkat ini, apa langkah seterusnya? Saya suka untuk menyebut kita di bulan Januari ini, kan, kita berlari ke arah Februari, kita nak berubah ke arah lebih baik, dan kita nak masuk Mac, Ramadan, dan moga-moga ada sesuatu langkah yang kita nak ambil. Dan moga-moga antara langkah yang kita nak ambil itu adalah langkah melatih hati ataupun merawat hati lah. Bagaimana? Yang pertama adalah ibadah hati. Apa kaitannya dengan topik yang saya nak bawa? Sebab husnuzan ini merupakan satu ibadah hati. Dan ibadah hati ini rupa-rupanya ibadah yang sangat penting untuk dihayati kembali. Kenapa? Sebab ibadah itu sendiri adalah luas. Ibadah ini
ada yang bersifat fizikal seperti mana kita buat melalui pergerakan tubuh badan kita, salat dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah yang digunakan dan dibuat dengan hati. Ibadah ada yang dibuat dengan tubuh badan, pergerakan, ada yang dengan lisan macam zikir tadi, dan ada juga dengan hati. Dan salah satu daripadanya adalah husnuzan ini. Dan ulama sebut kalau ibadah hati ini dia memiliki keistimewaan atau ketinggiannya tersendiri. Sebab kata ulama, ibadah ni pada asalnya adalah ibadah hati. Dan daripada hati inilah dia akan bawa pula kepada anggota tubuh yang lain. Sebab hati ataupun jantung hati ini adalah raja, manakala anggota tubuh ini semua adalah tentera. Dan kalaulah raja ataupun kata hadis Nabi, daging ini baik, maka seluruh tubuh itu adalah baik. Maka disebabkan itu penting untuk kita merawat, sebagaimana kita rawat otot kita dengan latihan fizikal, ibadah hati juga memerlukan rawatan dengan konsistennya ketaatan yang kita buat. Yang kedua adalah dua golongan yang bersangka baik. Disebabkan husnuzan ini merupakan salah satu daripada ibadah hati, maka saya nak sebut sikit je snapshot lah daripada kata-kata kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau sebut, illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfih, hassin zannaka bihi li ajli mu'amalatihi ma'ak, fahal awwadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Dalam kata-kata yang saya sebutkan tadi ni, Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebenarnya beliau sedang menyebut dua golongan. Ini ada syarahannya daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Cuma saya sebutkan secara ringkas di sini. Ibnu Athaillah kata, kalaulah kita tak dapat nak husnuzan kepada Allah melalui kita belajar, bab kata Al-Buti, ada satu golongan yang mereka ini belajar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan sebagainya kan. Dan mereka tahu bila Allah Maha Pemurah, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Bijaksana, semua tu mereka beriman dan mereka terus dapat tenang dengan dan mampu untuk mereka bersangka baik. Tapi kalaulah kita, mungkin orang yang Asmaul Husna kita hafal dan sebagainya, tapi sukar untuk kita terjemahkan dia ke dalam praktis ataupun kita nak terima, ya Allah, macam mana aku nak terima benda ni. Maka bab kata Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kemudiannya disyarahkan oleh Al-Buti, golongan kedua adalah mereka yang tak begitu kukuh keyakinannya, tetapi kita boleh lihat. Mungkin kalau bukan dengan nama itu pun tak boleh, kita lihatlah kesan ataupun bagaimana yang kita dapati daripada kehidupan kita. Contoh, kita tengok mungkin sebelum ini bagaimana Allah berlembut dengan kita, bagaimana rahmat Allah, bagaimana kurniaannya yang luas yang telah diberikan kepada kita. Mungkin kadang-kadang kita terlupa untuk mengingati rezekinya yang telah banyak yang diberikan kepada kita, nikmat ahli keluarga yang baik, yang sihat. Dan ini semua adalah perlakuan Allah terhadap kita, dan kalaulah kita ingat kembali, rupa-rupanya banyak sekali yang Allah sediakan buat kita. Kata satu syair tu, Tuhan yang mencukupkan kamu semalam, Tuhan yang sama juga akan mencukupkan kamu hari ini. Lebih kurang macam itulah. Dan yang ketiga adalah husnuzan ini sebenarnya martabatnya bukan martabat biasa-biasa. Husnuzan, bab kata Al-Jahiz, antara sifat-sifat ibadah, meskipun semuanya adalah utama, namun tiada yang lebih segera manfaatnya di dunia dan tiada yang lebih baik di akhirat kelak daripada berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Al-Baghawi sebut, sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup, kalau ada siapa yang baca Falsafah Hidup, pada hujung sekali buku tu, kalau baca hingga akhir, ayat terakhir disebut, sebab itu hendaklah kita percaya penuh dengan iman dan baik sangka kepada Tuhan. Itulah falsafah hidup. Itulah sedikit tentang
husnuzan, melatih hati sudah, dan kita mahu ubah ataupun terus istiqamah dengan sesuatu yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah bersangka baik kepada Allah, dan yang kedua adalah bersangka baik kepada manusia. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nazrin. Tiba-tiba saya pula masuk kan. Tiba-tiba tadi ya. Saya nak buka ada satu soalan saja. Siapa ada soalan tak? Boleh buka mic. Ada? 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 Okay. Kalau tak ada, test. Tu tak ada, tambah. Kalau tak ada, saya tanya satu soalan. Soalan ni Ustaz daripada sorry, dengar tak tadi? Hello? Hello, dengar tak? Dengar Ustaz. Ya. Ada yang nak tanya soalan ke? Saya nak buka ruang tanya soalan. Okay. Alright, kalau tak ada, baik. Okay. Saya nak tanyakan satu soalan lah. Soalan ni datangnya daripada Instagram yang ada orang tanyalah Ustaz. Soalannya adalah apa beza husnuzon ni dengan bersangka baik? Apa beza husnuzon dengan sedapkan hati? Yelah, dalam masyarakat kita sendiri, kalau kita biasa dengar tu macam tak apalah, aku fikirlah sedapkan hati aku je lah, macam okey kot, dia ni okey kot, benda yang jadi kat aku ni okey lah kot, macam nak sedapkan hati supaya diri tu rasa okey. Apa beza dengan husnuzon tu Ustaz? Okey. Baik. Saya kalau nak bezakan husnuzon dengan sedap hati ni, sekejap Baik. Kalau kita belajar husnuzon ni, kalau mungkin sesiapa yang ada, sebab petang tadi baru saja saya share satu reel berkenaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Riwayat Muslim. Jabir bin Abdullah beritahu sebelum baginda meninggal dunia, 3 hari sebelum baginda dunia, baginda sebutkan dalam hadis yang sahih lah, janganlah kamu meninggal dunia melainkan kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis ini ulama hurai panjang lah, dan saya pun ada kupas dalam buku tu. Tapi nak sebutkan, ulama sebut husnuzan ni ada 2. Yang pertama, apabila ditimpa musibah, yang mana husnuzan yang dituntut lah sangat-sangat utama. Of course di dalam kesemua keadaan, tapi dia sangat-sangat dituntut apabila dalam ditimpa musibah. Dan yang kedua, apabila hujung nyawa kita, seolah-olah kita nak memang mengakhirkan hidup kita betul-betul pengharapan kepada Allah. Seolah-olah pengharapan kepada Allah itu adalah hadiah terindah daripada Allah. Maka nak katakan perkataan husnuzan itu sendiri disebutkan oleh Nabi SAW. Maka ada beza dengan sekadar sedapkan hati. Kalaulah sedapkan hati itu sebenarnya berintikan husnuzan, maka alhamdulillah. Tapi apabila yang saya nampak, mungkin kalau kita nak bezakan husnuzan dengan sekadar sedapkan hati, mungkin sedapkan hati ni kadang-kadang adalah kita mungkin dapat katakan dia adalah hiburan sementara. Tapi husnuzan adalah ketenangan selamanya. Baknya mungkin contoh apabila kita macam diuji dan rasa macam okeylah, tak apalah, mungkin bukan rezeki ataupun mungkin ni kot. Tapi dalam hati kita masih lagi penuh dengan rasa ragu, rasa sedih dan sebagainya. Sedapkan hati kan, dia just macam cure yang bukan cure. Dia macam sekadar nak sedapkan. Tetapi husnuzan ini dia memang datang daripada hatinya yang dalam, yang memang berakarkan keimanan dan kepercayaan kepada hikmah Allah. Maksudnya hatinya pun turut redha, hatinya pun turut terima. Contoh apabila seseorang diuji, memang beliau percaya, beliau tidak sekadar sedapkan hati, tapi beliau percaya ada sesuatu yang indah yang sedang Allah susun. Maka hatinya akan selamanya
tenang dengan kepercayaan tersebut. Wallahu alam, itu saja mungkin Suhail. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama Suhail. Ya. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi. Sebelum kita akhiri, saya nak ucap terima kasihlah kepada Ustaz Nazrin atas pengesian sangat bernilai lah. Saya minggu lepas kita ada satu sesi live macam ni Ustaz kan? Betul, Suhail yang lead. Saya sebenarnya Ustaz Nazrin ni antara yang saya sangat kagumi lah dalam cakap, maksudnya dan terutamanya bila berkongsikan idea-idea baru dan cerita tentang agama ni. Untuk semua yang berada di sini yang suka dengan konten pada malam ni, insyaAllah Ustaz Nazrin akan keluarkan buku terbaru beliau dengan Iwan Publication yang akan dilancarkan pada bulan harapan 15 Februari dan program kita pada malam ni juga adalah satu program yang akan kemuncaknya pada 15 Februari itu juga. Jadi pada 15 Februari nanti kita ada satu program yang nama dia Reset Ramadan. Dalam program Reset Ramadan ni kita ada 7 host speaker. Asalnya 6. Tapi tadi kita baru umumkan seorang lagi speaker tambahan. Yang kita tak umumkan lagi siapa dia. Tapi Masya Allah. Ya, yang speaker tambahan ni pun saya rasa ramailah dikenali dan merupakan tokoh dalam kewangan Islam. Jadi program kita pada 15 Februari itu adalah fizikal bertempat di Putrajaya. Dia adalah satu program preparation untuk Ramadan. Jadi pada malam ni pun bila Ustaz Nazrin cakap tentang husnuzon ni adalah satu keimanan tentang ketenangan, ketenangan tu melibatkan tentang hati. Pada 15 Februari nanti itu memang akan banyak lagi dicakapkan dalam sesi tersebut dan pelancaran buku terbaru Ustaz Nazrin. Baik. InsyaAllah. Ya. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Mungkin ada yang bekerja, ada yang bercuti, datang, dengar. Baik. Oleh itu jadi semoga ilmu yang kita dapat malam ni boleh jadi bekalan untuk kita menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz dan terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Baik. Selamat perjalanan Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih, doakan saya juga. InsyaAllah. Terima kasih semua yang hadir. Moga-moga ada sesuatu yang manfaat. Dan jangan lupa doakan untuk semua, termasuk saya lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Jadi saya tamatkan di sini. Kita tamatkan dengan tasbih kafarah dan surah doa. Baik, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.